bakul ni menunjukkan total ni lah, total berapa orang beratur ni. Okay. And then dekat sini berapa lot orang beratur. Okay. So semakin tebal dekat sini, semakin tebal orang lot atau berjumlah orang beratur kat sini, semakin itu menunjukkan bahawa makin ramai orang yang nak beli. Okay, makin ramai orang nak beli. That's why kita panggil, that's why we call bullish pattern. Okay, bullish pattern. And then kat sini kurang orang nak menjual. Okay, so seller, buyer lagi banyak daripada seller. Itu menunjukkan bullish pattern. Okay. And then kat sini adalah berapa banyak kenaikan harga lah. So ni harga semasa. So market depth ni sorry. So market depth type market depth. Okay, pertama kita ada bullish pattern. Okay. And then kedua kita ada collection pattern. Dan yang ketiga kita ada CTP pattern. Okay, nanti kita pergi satu-satu And then hold to down pattern. Okay. Dan satu lagi not complete by Q. Maksudnya market depth tu masih tak complete. Maksudnya dia tak cukup sifat, tak cukup sifat. Maksudnya ada lompong lah, Okay. So apa itu bullish pattern? Okay. So bullish pattern ni kebiasaannya terjadi apabila sesuatu counter tu dah naik. So bila dah naik banyak, dia akan menyebabkan ramai trader yang perasan, "Ui, harga ni dah naik ni." Betul tak? So bila nampak harga naik, so trader akan menarik minat untuk beli. So that's why kita akan nampak bullish pattern ni terjadi apabila harga sudah naik. Harga sudah naik. So bullish pattern ni dia terjadi kerana minat belian bertambah lah. Minat belian bertambah. Kebiasaannya kita akan nampak buy Q about 2 to 3 times. Then sell Q. Kita akan nampak kebiasaannya ada contoh kat sini. Nampak kat sini ramai orang beli. Sebab apa? Sebab ada spike of volume. So ramai trader akan start masuk. Ada yang takkan beli harga yang tinggi, ada yang akan queue. Dia akan queue menyebabkan tebal dekat harga ni, dekat harga best buy ni. Kalau macam tengok kat sini 8,000 dengan 7,000, dia tak berapa banyak sangat. Tak banyak sangat. Ada setengah-setengah tu pattern dia akan nampak about 2 to 3 times compared to buy sell. So pattern bullish ni apa yang kita nak kena buat? Kita ready to take profit. Sebab apa? Sebab kita perlu masuk sebelum ramai orang masuk. We sell when people greedy. So kita jual bila orang dah start tamak. Orang dah start masuk market, jangan kita baru nak masuk. Contoh kalau kita masuk dekat bullish pattern ni, kita kebiasaannya boleh TP about 1 to 2 bit je, maksudnya tak boleh pergi jauh. Tapi ada setengah case juga kita akan nampak memang dia bullish pattern.
Tapi bullish pattern yang tak berapa banyak. Maksudnya kalau macam bullish pattern tu tak terlalu banyak. Contoh macam dekat buy sell, dekat buy Q 8k lot kan orang Q. Then dekat Q sell dalam 7000k orang Q kan. Okay, so pattern macam ni okey. Okay. Pattern macam ni okey untuk masuk. Okey, untuk masuk. Maksudnya dia kurang risiko. Maksudnya orang tak berapa banyak lagi still ada yang nak menjual. So dia lebih kurang macam kita nampak macam collection jugalah Tapi contoh kalau macam dah terlalu banyak about 2 hingga 3 kali ganda, nampak beza. So masuk situ kita jangan masuk Kita ready untuk take profit je. Okay. So ni bullish pattern. So bullish pattern ni terjadi apabila harga sudah naik ataupun atau ada volume spike. Okay. Ada volume spike. So bullish pattern ni boleh faham Bullish pattern boleh faham Kita nak kena kenal bullish pattern. Pattern market depth ni. Kita kena kenal Faham bullish pattern? Faham. Okay, tengok MACD ni MACD ni pasal nampak pattern ni memang bullish. Sebab harga dah naik. Okay, harga dah naik. Sepatutnya kita dah tak boleh masuk kat sini. Sepatutnya kita dah ready untuk take profit. Okay. Sepatutnya kita masuk dekat bawah lagi. So bila dah start ramai orang yang queue ataupun ramai orang beratur nak buy, so kita kena kurangkan, kita kena jauhkan. Ni sebab apa? Sebab dia dah start block dekat harga tutup tadi. Okay. Dekat harga tutup dia dah start block. So nampak macam pattern macam ni, kita kalau boleh kita elakkan Dia terlalu berbeza antara lot buy dengan lot Q ni. Okay. Ni contoh bullish over bullish, apa panggil over bullish. Okay. Kita namakan senang kita namakan ni over bullish. Okay. Okay, contoh lain contoh lain kita cari Aeon. Nampak Aeon Aeon harga dah spike. So bila harga spike akan ramai menarik minat belian daripada traders. So kita nampak perbezaan ni banyak, 14,000, 3,000 So waktu ni kita kalau boleh kita bagi biar dia punya QSL ni pun nampak macam stable, nampak macam lebih kurang sama. So time tu kita boleh try collect sama sekali. So bila terlalu banyak beza antara best buy dengan best sell ni, macam kita nak masuk pun macam risau lah. Okay. So jangan masuk dekat area sini. 2 hingga 3k buy Q tu untuk satu price atau ke 55 level price range. Okay, total. Maksudnya total total ni 14,000, 3,000 maksudnya dia tak isolate. Maksudnya dia total orang Q. Total orang Q. Tapi kalau terjadi in case macam ada sengah-sengah je yang tebal, tu kes lain. Tu lepas ni kita pergi lepas ni kita pergi satu-satu. Tapi apa yang saya cakap ni ialah total orang buy, bukannya dekat certain price. Okay, contoh lain kita tengok kaunter apa dia naik tadi Shelty. Cita. Shelty still okay. Nampak Saudi Saudi dah spike. Okay. Bila dah spike, so trader yang lambat ataupun fear of missing out, dia akan start queue, dia akan start untuk masuk. That's why kita nampak dekat sini memang about 2 times, 2 kali ganda daripada best sell. So pattern macam ni
kalau boleh kita ready untuk take profit je bukan untuk kita masuk. Okay. Okay, kita proceed kepada collection pattern. Okay. Collection pattern. Okay, collection pattern ni collection pattern yang best lah. Maksudnya bukan best. Maksudnya dia sama ada kita selamat, maksudnya kita save entry. Okay. Save entry. Okay. And then collection pattern ni dia punya buy dan queue sell dia lebih kurang sama. Kita tak ada nampak sangat macam apa, macam sama. Maksudnya kalau kita tengok sekali lalu, dia macam lebih kurang lah. Macam mungkin yang dekat buy ni lebih sikit ataupun mungkin dekat sell ni lebih sikit. Tapi dia tak beza sangat. Maksudnya dia tak 3 kali ganda, 2 kali ganda beza. Macam lebih kurang. Okay. Collection pattern ni kita kena confirmkan dengan chart. Okay, confirmkan dengan chart. Kalau kita tengok chart tu sideways ataupun sideways lah, maksudnya dia tak break resistance. Dia tak break resistance. Okay. So maksudnya memang chart tu memang ataupun pattern tu memang sideways lah. Okay, kita tengok macam kalau HLT contoh yang tadi kita tengok. Contoh. Okay, HLT. Okay, HLT kita tengok ni pattern ni macam lebih kurang. Oh, ni terlebih sebenarnya. Okay, kita tengok dekat chart. Ni sebab ada spike tadi. So bila ada spike, bila hujung-hujung spike dekat area pokok 4, okay. Bila ada spike dekat area pokok 4, dia sama ada dia tak nak bagi harga tu naik lagi ataupun ni nak tahan harga. So kita kena confirm dengan chart. HLT. Wah. Nampak dia sideways. So adakah safe untuk kita entry? Kita safe. Maksudnya HLT ni masih safe untuk kita masuk. Kita jangan takut bila nampak harga tebal-tebal dekat sell ni. Okay. Dia untuk selamat, untuk kita tengok selamat ke tak, kita tengok dia tak, bukan satu harga je yang tebal. Maksudnya keseluruhan dekat best sell ni adalah tebal. Okay, itu yang kita panggil macam collection. Okay. Sorry. Kita tak ada spesifik harga yang tebal Q. Okay. And then kebiasaannya memang pattern collection, okay, Q sell akan lagi banyak. Okay. Itu kita panggil collection pattern. Maksudnya sama ada dia collect untuk tak nak bagi harga naik ataupun dia nak tunggu momentum dulu baru dia akan break the resistance. And then dekat best buy akan ada harga support lah. Okay, kita tengok Okay, kalau kita tengok HLT ni, dia Q sell tebal. Okay, betul tak? Q sell tebal. So ramai ataupun memerlukan lot yang banyak untuk kita clearkan dekat harga best sell ni. Okay. And then bila kita tengok chart, kita confirmkan. Tengok 30 minit. Okay, dekat 167. 167 ni adalah support terdekat dia. So kita tengok, kita confirmkan dengan ni. Okay, 167. So maksudnya 167 ni adalah support dia. Okay, dan harga kat sini tebal. So maksudnya apa? Maksudnya dia cuba untuk collect dekat area sini as long as dia tak break the support. Pattern macam ni yang kita nak. Okay,
kita nak cari satu harga support supaya kita kena nampak. So kalau macam pattern-pattern macam ni kita nak tengok, kita tengok satu harga support dan kita kena perhatikan dekat dia punya transaksi dekat harga atas support tu. Okay, sama ada dia banyak transaksi dekat harga sini. Satu dekat dia tebal, okay. So dekat sini memerlukan harga yang banyak untuk pembelian. So kita tengok dekat harga support, sini ataupun sini, tengok transaksi dia dekat 16.9 ni ataupun 168 ni, banyak tak transaksi yang berlaku. Okay. Sebab kadang-kadang dia jual, dia beli, dekat harga yang 1 to 2 bit dekat harga support. So that's what, tu yang pattern, nama pattern collection pattern. So dekat area situ yang kita kena masuk. Tapi yang penting kita kena confirm dengan chart dia punya support. Contoh lain kita ambil JATS Saya rasa JATS ni masih collection lagi. Tengok chart. Tadi dia ada spike kan. JATS tak cantik. Contoh lain. Sekejap. Kalau ada soalan tanya terus kalau tak faham So basically Sekejap, tanya. okay, basically contoh dekat sini harga best buy. Okay, orang nak beli kat sini Kat sini best sell. Okay. And then kat sini ada lebih kurang dalam contoh 10,000 lot total 10,000 lot. So kat sini ada 2,000. So sini ada dalam 2,500 Okay. Sini ada 3,000. Then ada 2,500 Okay. So 10,000 lot. So dekat Best Buy ni biasanya dia tak banyak sangat. Maksudnya tak banyak sangat macam 10 buy best sell ni. Contoh macam dekat ada kat sini mungkin ada 7K. Okay. Kat sini ada dalam 1,000. Sini mungkin ada 500. So ada satu harga bila kita tengok chart, yes memang tu ada support yang kuat. Contoh dekat sini pump dia letak dalam 3,000 contoh So sini adalah 500. Okay. So ni adalah pattern collection. Ni adalah pattern collection. So apa? Maksudnya dia tak nak bagi harga naik lagi sebab memerlukan momentum yang kuat. Tapi dalam masa sama dia tak nak bagi harga jatuh. Dia support harga dan tak nak bagi harga naik. Tak nak bagi harga naik. So kita tengok range price harga kat sini. Ni sekali. Tengok kat sini. So penting untuk kita tahu pattern yang collection ni untuk kita masuk entry. Dan satu lagi, collection pattern ni dia mungkin tak naik terus. Okay? Kena ingat dia tak naik terus. Dia boleh jadi dia naik terus, boleh jadi dia naik hari yang sama. Boleh jadi dia jatuh sikit support dan dia akan naik balik. Okay? Yang penting closing dia kena atas support. Okay, mungkin tak naik terus. So kena hold. Okay? As long tak break support. Okay. So collection pattern ni faham Ada soalan pasal collection pattern? Jad, ulang balik Jad. Faham Jad. Hello. Sekejap, tak dengar suara Ada yang tanya? Ulang soalan.
ulang balik collection tadi. Okay, collection pattern ni maksudnya dia nak collect. Maksudnya dia kat market depth tadi. Okay, collection pattern ni maksudnya dia nak collect. Maksudnya dia tak nak gerakkan lagi harga. That's why dia panggil mengumpul. Okay, mengumpul. Bukan untuk push, dia mengumpul. So, kalau kita tengok dekat market depth, contoh macam HLT Okay. HLT ni pattern dia market pattern dia ni pengumpulan. Okey, contoh tak apa kat sini tak apa aku. Okey. Okey, contoh counter HLT ni. Okey. Nampak nak tengok Okey. Dekat sini kita nampak first kali pattern collection ni kita kena confirmkan dengan chart. Okey, kena confirm dengan chart yang bahawa chart tu dia tak pergi jauh. Maksudnya dia tak spike jauh. Maksudnya candle tu tak panjang, masih tak panjang. Maksudnya dia baru nak start. Macam ada bunga-bunga macam yang kita biasa tengok dekat daily tu Di atas MA6, okay, ada volume spike more than average. Tapi dia punya candle tak jauh, maksudnya tak tinggi. Macam HFT tadi kan. Macam HFT kalau kita tengok chart okay. Tengok chart, dia tak tinggi lagi tau. Dia tak macam spike zap satu batang, okay. Dia just baru break resistance 167, 168 ni. So dia adalah permulaan untuk kenaikan dia. Then bila kita pergi dekat market depth, kita tengok kebiasaannya collection pattern okay, kebiasaannya collection pattern dia buyer akan lagi banyak daripada seller lagi banyak daripada buyer. Okey. Seller akan lagi banyak daripada buyer. Nampak kat sini. Sebab apa? First kali number pun dia mengumpul. So bila dia mengumpul, dia tak nak bagi harga naik. Okey? Tak nampak besarkan harga. Tak nampak apa? Tak nampak ni. Tak nampak chat. Chat apa tu? Chat market depth ke apa? Okay ni dekat sini nampak dia banyak mengumpul. Maksudnya kalau kita nak tengok compared to best buy punya, obviously dekat sell ni lagi banyak. Allahuakbar. Dekat sell lagi banyak Sell more than buyer. Betul Okay. So bila sell more than buyer, maksudnya dia mengumpul. Maksudnya dia tak nak bagi harga naik lagi. Okay. So bila kita tengok chart, bila kita confirmkan dengan chart, collection pattern ni wajib ada support. Okay. Nampak pun dia mengumpul. So bila dia mengumpul, dia tak nak bagi harga jatuh. Betul So kita kena cari dekat mana, kita boleh cari dekat mana harga support. Supaya short term punya support supaya kita tahu. Okay, kalau dia break this support, maksudnya kita kena cut loss. Okay? Maksudnya dia nak cari harga yang lagi bawah. Maksudnya dia nak collect lagi bawah. That's why at least kita kena ada 1 ke 2 support untuk kita tengok. Okay. So bila kita nampak, okay, dekat sell ni banyak ni, tebal ni, maksudnya dia tak nak bagi banyak, tak nak bagi harga naik. Okay. Tapi dalam masa yang sama, dah ada spike. Okay, kita perasan dah ada spike, dah masuk scanner. Betul kan? Dah masuk scanner. Maksudnya dah ada volume tu dah ada. Tapi harga tak gerak lagi. Waktu tu kita nak masuk. Waktu tu kita nak cari dekat mana entry. So, kita nak cari kat mana entry, kita kena tengok support. So, bila kita tengok chart, okay. Nampak So, bila kita tengok chart, nampak tak? HLT ni dia baru start. Maksudnya, okay, volume baru masuk.
daripada lebih daripada average, okay, average biasa, volume hijau. And then dia baru start break. Dia resistance, okay, 1667, 168 ni. Okay, dia baru break resistance. Maksudnya harga sekarang 169. Betul Harga sekarang 169. Ni adalah 30 minit. Kita tengok dekat one day. Nampak dekat one day. Kat one day pun harga sideway lagi, faham tak? Harga masih sideway. Maksudnya belum ada kenaikan. Yang ni volume hijau baru start nak naik. Maksudnya dah ada baby candle, maksudnya baby volume. Volume hijau yang kecil dah start nak naik. So apa tanda dia? Untuk kita tengok short term support dekat market depth, kita tengok 30 minit. Macam saya cakap sebelum ni. Okay. Nak tengok support dia kat mana yang terdekat, 167. So kalau nak kat market depth, yes, memang betul. Support dia dekat 167. Okay. So kat sini ada correlation pattern. So dekat mana kita nak entry, kita kena cari entry ataupun kita queue dekat harga ni. Dekat harga atas support ni. Ataupun kalau boleh dekat harga ke support pun best. Okay. Dekat harga support pun best. Kita kena tengok support yang mana yang kuat. Tapi kalau dengan syarat, okay. Allah, apa ni? Okay, dengan syarat kita tak nak tiba-tiba dia blok terlalu besar. Maksudnya macam kat sini tiba-tiba jadi belas-belas ribu yang Q. Maksudnya tu dah tak sedap. Maksudnya tu terlalu apa panggil over support. Maksudnya terlalu lebih support. Maksudnya tu adalah kita macam kena query sikit dia. Kenapa dia macam terlampau support lebih sangat kan? Biasanya support yang biasa ni maksudnya dia tak tebal sangat. Maksudnya tak over, tak terlebih compared to yang lain. Maksudnya dia tak menimbulkan keraguan dekat kita. Okay. Faham tak correlation pattern ni? Maksudnya correlation pattern ni dia tak akan naik terus. Mungkin dia tengah collect. Dan dekat chart kita akan nampak dia sideway. Dia sideway. Okay. Dan tak ada spesifik harga yang tebal Q lah.